Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah. Jadi kita berjumpa lagi sekali untuk kita bincangkan subtopik yang seterusnya dalam tajuk bab 7 bab 7 quantum physics. Okey, jadi hari ini kita nak sambung berkenaan dengan kesan fotoelektrik yang mana subtopik 7.2 ini dia nak menceritakan berkenaan dengan macam mana cahaya ni sebenarnya boleh menghasilkan tenaga elektrik. Okey, dengan menggunakan cahaya kita boleh menghasilkan tenaga elektrik yang mana kita kenali dia sebagai kesan fotoelektrik. Okey, mari kita tengok. Okey, apabila suatu permukaan logam disinari oleh alur cahaya yang mempunyai frekuensi tertentu. Yang ni kena pastikan kamu highlightkan yang ni. Perkataan ni iaitu frekuensi tertentu. Elektron daripada logam itu dapat dipancar keluar. Fenomena ini dikenali sebagai kesan fotoelektrik. Okey, maksudnya kesan fotoelektrik ni dia adalah berkaitan dengan alur cahaya yang dikenakan ke atas satu permukaan logam yang mana dia boleh menyebabkan elektron daripada permukaan logam tu dipancar keluar. Alright, yang ni kita pernah belajar dulu. Tajuk kita pernah belajar dalam tajuk pancaran termion. Kalau kamu masih ingat lagi, pancaran termion ataupun thermionic emission itu yang mana bila kita panaskan filament, selepas satu ketika bila filament ini telah panas, maka elektron akan terkeluar daripada permukaan logam yang dipanaskan. Yang kita namakan sebagai proses itu ialah sebagai pancaran termion. Yang mana selepas itu kita pecutkan elektron ini untuk membentuk satu alur yang kita kenali sebagai sinar katod. Yang mana sinar katod itu sebenarnya terdiri daripada elektron-elektron yang berhalaju tinggi. Fast moving electron. Itu tajuk pancaran termion. Jadi yang ni proses yang hampir sama, iaitu daripada permukaan logam, elektron yang ada di permukaan logam ini boleh terpancar keluar daripada logam tersebut apabila dikenakan satu cahaya dengan frekuensi tertentu. Ingat dengan frekuensi tertentu. Yang inilah kita namakan sebagai kesan fotoelektrik. Jadi kita tengok cuma ada perbezaan antara yang ni dengan pancaran termion. Mari kita tengok yang seterusnya. Di sini ada aktiviti 7.4 mengkaji kesan fotoelektrik yang mana yang ni kamu boleh buat aktiviti ini secara berpasangan dengan kawan kamu lah. Kamu boleh tengok QR code ini, imbas dia, dan juga kamu boleh tengoklah simulation yang ada dan juga video yang ada berkenaan dengan kesan fotoelektrik yang mana dia boleh membantu kamu untuk menerangkan berkenaan macam mana kesan fotoelektrik itu boleh terhasil. Yang ni kamu boleh jalankan aktiviti untuk menambahkan pengetahuan kamu. Tapi cikgu akan pergi terus kepada apa perbincangan berkenaan dengan kesan fotoelektrik ini. Mari kita tengok. Ciri-ciri kesan fotoelektrik boleh dikaji dengan susunan lita dengan menggunakan sel foto seperti yang ditunjukkan dalam rajah 7.7. Di sini ada satu rajah ataupun satu lita lah. Lita yang mana kita ada satu sumber cahaya, kita pancarkan ke satu permukaan logam. Kalau kamu tengok sini dia tulis apa? Logam peka cahaya. Logam ini bila kita kenakan cahaya kepada dia, maka dia akan menghasilkan elektron. Menghasilkan elektron itu terbebas daripada permukaan logam tersebut dan seterusnya kita letakkan satu anod di sini. Jadi kita tahu dah elektron ni dia adalah bercas negatif. Bila kita letakkan anod yang bercas positif, maka elektron-elektron tadi akan tertarik ke anod dan dia akan membentuk satu seolah-olah satu laluan ataupun jaringan ataupun alur yang macam kita belajar dalam tajuk sinar katod sebelum ni. So berlaku pergerakan elektron daripada logam peka cahaya yang juga kita namakan sebagai katod pada bercas negatif, dia pergi kepada anod, maka dia akan lalu di dalam lita ini. Apabila dia lalu, bermaksud akan adalah bacaan kepada miliameter. Kenapa kita guna miliameter? Sebab arus yang terhasil adalah sangat kecil. Kalau kita pakai ammeter memang tak nampak lah kesan itu. Jadi kita pakai miliameter supaya kita boleh nampak deflection jarum itu, dia punya pesongan yang menunjukkan bahawa berlakunya pengaliran arus. Sebab apa? Kalau kita tengok sini vacuum. Plate logam ini dengan anode dia tak bersambung pun. Jadi kalau tak bersambung, macam mana dia nak menghasilkan satu lita yang lengkap? Kalau kita belajar dulu
dia kena ada litar yang lengkap baru boleh arus mengalir. Tapi kita telah membuktikan bahawa dengan sinar katod bahawa elektron boleh bergerak tanpa medium. Bermaksud dalam vacuum pun dia boleh bergerak dan menghasilkan satu laluan ataupun melengkapkan litar, menunjukkan bahawa arus boleh mengalir dalam litar tersebut walaupun tidak ada konduktor. Okey, maksudnya dia boleh bergerak di dalam vacuum lah. Okay, jadi dalam ni kes yang sama, bila kita kenakan cahaya ke atas permukaan logam, elektron terpancar keluar. Okey, yang elektron terpancar keluar ini nama dia adalah fotoelektron. Sebab apa? Elektron keluar daripada cahaya. Cahaya itu foto. Maka nama dia fotoelektron. Okey, jadi dia keluar, dia akan masuk dalam litar, bergerak. Bila bergerak satu litar yang lengkap, maka terhasillah bacaan di miliammeter. Itulah yang diterangkan berdasarkan eksperimen ini. Okey, kalau kamu baca di sini, nombor 1, apabila permukaan logam yang peka cahaya, yang peka cahaya tadi itu, disinari dengan alur cahaya tertentu, elektron akan dipancarkan dari permukaan logam. Elektron ini dinamakan fotoelektron. Cikgu dah sebut tadi. Okey, sebenarnya bila disebut cahaya tertentu, sebenarnya setiap cahaya ni dia ada kena ingat baliklah. Dia ada frekuensi-frekuensi tertentu. Sebab tu tadi dia sebut pada nilai frekuensi tertentu sahaja dia boleh mengeluarkan elektron itu daripada permukaan logam. Bukan semua cahaya. Okey, ataupun bukan semua frekuensi boleh menghasilkan elektron terbebas dari permukaan logam. Jadi kalau kita tengok balik kepada ni electromagnetic spectrum kita, real man in violet under extremely gorgeous. Okey, yang ni radio wave, microwave, infrared, visible light, ultraviolet, X-ray, gamma ray. Cikgu fokus pada visible light macam sebelum ni. Maka kita ada Michael Jackson kena hantar balik India Utara itu. Kan? Balik India Utara lah. Okey, Michael Jackson merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Okey, jadi dalam ni setiap dia ada frekuensi tertentu. Sebab tu kalau kita tengok dari segi panjang gelombang, merah ialah 750 nanometer dan ultraviolet ungu ni ialah lebih kurang 400 nanometer. Okey, jadi kalau kita dah tahu dia punya panjang gelombang, sebenarnya dia berkadar songsang dengan dia punya frekuensi. Sebab kalau semakin tinggi ke atas, panjang gelombang dia meningkat. Kalau ke bawah, frekuensi dia yang meningkat ke bawah. Okey, bermaksud gamma ray ni yang paling tinggi frekuensi. Kalau kita tengok yang ni pula, dia punya merah itu frekuensi paling rendah, ungu frekuensi yang paling tinggi. Okey, yang tu kamu kena clear dulu. Okey, jadi sekarang ni bukan semua cahaya nampak ini boleh menghasilkan elektron terkeluar daripada permukaan logam yang kita namakan sebagai fotoelektron tadi tu. Okey, kita tengok nombor 2 pula. Fotoelektron yang terpancar itu akan ditarik ke anod yang berkupaian positif, cikgu dah sebut tadi, dan seterusnya pergerakan fotoelektron dari katod ke anod akan menghasilkan arus di dalam litar, maka miliammeter menunjukkan nilai arus. Okey, itulah yang berlaku, bermaksud cahaya ni sebenarnya boleh menghasilkan arus elektrik. Bermaksud dengan apa? Dengan dia menyinarkan cahayanya yang mempunyai frekuensi tertentu kena kepada permukaan logam. Permukaan logam itu akan mengeluarkan elektron. Elektron itu yang akan ditarik oleh anod, maka dia akan berlakulah satu litar yang lengkap untuk menghasilkan bacaan kepada miliammeter tadi. Okey, seterusnya. Okey, jadi kita pergi kepada seterusnya, iaitu rumus yang kita dah pun belajar dalam tajuk sebelum ni, iaitu tenaga foton, yang mana kita sebut sebagai E sama dengan HF, dan kita juga ada panjang gelombang de Broglie. Okay, iaitu lambda sama dengan H over P ni, yang mana P ni sebenarnya adalah momentum MV. Dan daripada sini juga kita dapat bahawa E sama dengan H C over lambda. Okay, yang ni sekiranya kita gunakan F itu dia tak bagi, dia cuma bagi panjang gelombang. Maka kita tahu bahawa F sama dengan C per lambda. Ini daripada formula ni lah, V sama dengan F lambda. Bila V ini dia bergerak pada laju cahaya, maka C sama dengan F lambda. Maka kita convert F sama dengan C per lambda. Ini kita dah tengok dah dalam tajuk yang sebelum ni. Okey, mari kita tengok aktiviti yang seterusnya yang ada di dalam buku teks ini, iaitu 7.5, yang mana kalau kamu dapat buat di makmal sekolah, ini adalah lebih baik lah. Okey, menentukan nilai pemalar Planck menggunakan kit pemalar Planck. Okey, yang ni mungkin ada, mungkin tak adalah dekat makmal sekolah masing-masing, sebab cikgu pun rasanya tak ada lagi lah, sebab benda ni benda baru kan.
InsyaAllah nanti kita boleh beli kit ini. Okey, radah dia seperti yang diberitahu kat sini. Kamu pun boleh tengok sini ada voltmeter, kita ada milliammeter, potentiometer. Potentiometer ni sebenarnya untuk kita laraskan voltan. Okey, kalau kita ada rheostat, itu untuk melaraskan arus. Yang ni potentiometer untuk melaraskan voltan ataupun beza upaya. Sebab tu nama dia potential ataupun potential different. Meter untuk melaraskan beza upaya ataupun potential different lah. Okay, so kita ada LED merah dan bateri. Okay, nanti kita baca macam mana dia punya prosedur untuk jalankan aktiviti ni. Dengan menggunakan LED warna merah, sambungkan kit pemalap plank seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Kalau kita nak tengok dalam QR code ni pun boleh. Laraskan tombol pada potentiometer untuk mendapatkan nilai voltan V90.2 volt. Catatkan bacaan milliammeter dalam jadual 7.2 yang kat bawah. Lepas tu kita ulang balik dengan V0.4 volt, 0.6 volt, 0.8 volt sehinggalah 3 volt. Okey, yang ni kita menggunakan beza upaya yang berbeza-beza. Okey, lepas tu kita akan lukis satu graf, yang mana graf ini adalah arus melawan voltan. Standard untuk yang kita buat sebelum ni dalam tajuk hukum Ohm. Kalau kita buat VVIA ni, kena ingatlah kalau kita buat graf untuk paper 3 pun sama juga. Tulis je nama parts itu mesti ada unit dia. Beza upaya, unit dia volt. Arus, I simbol dia, unit dia adalah ampere, A. Okay, maka kita akan dapat macam ni. Ini untuk hukum Ohm. Yang mana dia berkadar terus, iaitu beza upaya dengan arus. Okey, ini graf yang biasa kita buat. Seterusnya, mari kita tengok. Ulangi langkah 3 menggunakan LED warna oranye, hijau dan biru. Okey, seterusnya lukiskan graf arus melawan voltan yang tadi tu. Berdasarkan nilai pintasan graf pada paksi voltan, tentukan voltan pengaktifan bagi LED merah. Yang ni. Ini yang kita nak fokuskan dalam tajuk ni, dalam eksperimen ini sebenarnya, iaitu voltan pengaktifan. Apa benda ni voltan pengaktifan? Nanti kita akan tengok. Okey. Dan juga selepas tu kita akan ulang menggunakan LED warna oranye, warna hijau dan juga warna biru. So ada 4 color lah. Okey, mari kita tengok. Okey, daripada segi keputusan kita ada 4 LED, merah, oranye, biru, hijau. Okey, maka setiap tu kita akan dapatkan nilai voltan. Okey, yang ni kita punya MV lah. Dan sini kita punya RV, arus. Okey, kita akan dapatkan nilai yang ni. Daripada nilai itu telah diperoleh daripada graf arus melawan voltan, lengkapkan jadual 7.3. Okey, daripada keputusan yang kita dapat di atas, kita akan lengkapkan satu lagi table ataupun jadual ni untuk menentukan kita dah dapat tadi voltan pengaktifan dan kita nak buat satu lagi graf. Graf ini yang lebih signifikan untuk kita bincangkan sebab dia ada kaitan dengan apa itu voltan pengaktifan dan juga frekuensi ambang. Cikgu perkenalkan siap-siap. Satu istilah ini nama dia adalah frekuensi ambang. Okey. Ataupun threshold frekuensi. Alright, okey. Jadi frekuensi ambang ni dia ada kaitan dengan voltan pengaktifan yang kita akan tengok di bawah nantilah. Alright, okey, jadi kalau kita yang ni kita tak tahulah berapa nilai dia sebab cikgu pun belum buat lagi eksperimen. Jadi kita akan dapatkan nilai ni untuk merah berapa, oranye berapa, hijau berapa, biru pun berapa dapat. Okey, dan kita juga boleh 1 per lambda ni kita boleh terus tulis. Ni 1 bagi dengan 6, 2, 3 dapatlah nilai kat sini. Kamu boleh penuhkan yang ni. Okey, daripada situ kita akan buat satu graf yang kita namakan sebagai graf VA melawan 1 per lambda. Okey, graf ni yang kita akan bincangkan lagi, iaitu voltan pengaktifan melawan 1 per panjang gelombang tadi, 1 per lambda. Dan dia kata berdasarkan graf yang diplot, tentukan nilai kecurunan M dan hitungkan pemalap Planck H. Diberi bahawa H, ni dia bagi formula ni, iaitu H sama dengan ME perkan dengan C. Okey, apa ni? H ialah pemalap Planck. M ini ialah kita punya kecurunan. E ialah cas bagi satu elektron. Dan C adalah laju cahaya, yang mana bernilai 3.00 kali 10 kuasa 8 tu. Okey, dia bagi yang ni. Ini nilai pemalap Planck. Okey, sekarang ni terus kita pergi kepada macam mana kita nak analisis graf ini. Okey, kita baca sini maklumat yang ada kat sini.
Voltan pengaktifan VA boleh diperoleh melalui pintasan V daripada graf I melawan V. Yang kita buat I melawan V seperti ditunjukkan dalam rajah 7.9. Voltan pengaktifan VA ini mempunyai hubungan linear dengan 1 per lambda seperti yang ditunjukkan dalam rajah 7.10. Okay, kecurunan graf VA melawan 1 per lambda M dia iaitu kecurunan bersamaan dengan nilai HC per dengan E. Oleh itu nilai pemalar Planck boleh ditentukan sebagai ME per C. Jadi nilai inilah yang disebutkan sebagai nilai pemalar Planck yang tadi kita sebut ME per C yang cikgu tulis kat atas itu. Okey, seterusnya mari kita analisis graf ni graf VA. Okey, graf VA lawan 1 per lambda ni iaitu graf voltan pengaktifan tadi lawan dengan 1 per lambda. Okey Jadi kalau kita tengok dia ada kecurunan. Yang mana kecurunan disebut M sama dengan HC per dengan E. Yang dekat sana tadi kan dia ada bagi tahu bahawa H sama dengan ME per dengan C. Okey, bermaksud dia yang ni lah. Kecurunan dia kata HC per dengan E, maka kalau H dia akan jadi ME, E ni naik atas, per C turun bawah lah. So ini kita akan dapat pemalar Planck sama dengan ME per dengan C. Tapi kita tengok dulu apa nilai bagi M ni. Okey, kecurunan adalah M sama dengan delta Y perkan dengan delta X. Okey, sama dengan Y2 tolak Y1 bahagikan dengan X2 tolak X1. Okey, yang ni kamu dah biasa jumpa lah dalam matematik dan juga fizik memang banyak kita pakai untuk mengira kecurunan. Cuma cikgu nak fokus ialah M ini dia adalah pada paksi Y perkan dengan paksi X. Mari kita tengok paksi Y kita adalah VA. Maka M kita sama dengan VA perkan dengan paksi X kita ialah 1 per lambda. 1 per lambda. Maka kita akan dapati VA lambda. Inilah kita punya kecurunan. Okay, nilai kecurunan kita adalah VA lambda. Iaitu voltan pengaktifan didarabkan dengan panjang gelombang. Okay, jadi bila kita nak masukkan nilai M ni dalam pemalar Planck, kita ada H sama dengan ME over C. Okay, kita gantikan M tadi. Maka kita ada VA lambda E perkan dengan C. Ini kita punya pemalar Planck. Okey, jadi seterusnya bila kita dah dapat nilai H sama dengan VA lambda E ini, sebenarnya kita boleh kaitkan dengan formula yang kita ada sebelum ni, iaitu E sama dengan HF dan juga kita tahu bahawa E sama dengan EV, electron volt. Okey, maka kita boleh katakan maksud E ataupun HF adalah sama dengan EV. Alright, maka kalau kita tinggalkan H itu, dia adalah sama dengan EV perkan dengan F. Okay, sebenarnya yang ni sama dengan yang atas ni. Yang ni dengan yang ni adalah benda yang sama. Cuma kita boleh tukarkan F ini sebab kita tahu bahawa C sama dengan F lambda. Maka kalau F sama dengan C per lambda. Jadi kalau 1 per F macam ni, dia terbalik lah. Maka kita akan dapat okay, dari sini kita akan E, V, F kita adalah C per lambda. C maka lambda akan naik atas. Lambda di atas. Alright, jadi sebenarnya kita dapat benda yang sama. Cuma V ni ialah V apa? Iaitu V pengaktifan. H sama dengan EVA lambda perkan dengan C. Okey, ini kalau kita nak buktikan lah bahawa pemalar Planck itu memang dia dapat daripada kecurunan ataupun hasil darab ME perkan dengan C. Ini formula dia. Jadi bila kita dapat nilai kecurunan ni, kita darabkan dengan nilai E. E ini adalah nilai cas bagi satu elektron. Okey, iaitu 1.60 kali 10 kuasa negatif 19 coulomb. M ni kecurunan dia, kita boleh kira. C ni adalah laju cahaya. Maka nilai itu adalah nilai sebenar bagi pemalar Planck yang kita dapat 6.67 kali 10 kuasa negatif 34 itu. Okey, jadi kita sebenarnya dapat membuktikan bahawa formula tadi iaitu H sama dengan ME per dengan C ni ialah daripada graf VA melawan 1 per lambda. Okey, dengan kecurunan dia adalah M ini sama dengan HC per dengan E lah. Kalau kita ambil kecurunan yang ni, kita kata M sama dengan HC per dengan E. Dia pusing-pusing je formula itu. Ini untuk pembuktian. Sekiranya diminta untuk kamu derive the formula ataupun kamu buat pembuktian berkenaan dengan formula tersebut. Okey, mari kita tengok yang seterusnya iaitu ciri-ciri kesan fotoelektrik.
Okey, baik, kita terus kepada yang ni, kesan fotoelektrik ni. Kesan fotoelektrik berlaku apabila cahaya menyinari permukaan suatu logam. Elektron dalam logam menyerap tenaga dari cahaya. Okey, elektron dalam logam menyerap tenaga dari cahaya dan terlepas dari permukaan logam. Okey, bermaksud dia dapat tenaga ni daripada cahaya yang kita sinarkan tu. Elektron tadi dapat tenaga, terus dia keluar. Okey, nanti kita tengok apa beza antara pancaran termion dengan pancaran daripada fotoelektron ini. Okay, disebabkan oleh kesan fotoelektrik ini, yang mana elektron terkeluar disebabkan oleh dia mendapat tenaga daripada cahaya yang datang dengan frekuensi tertentu. Ingatlah, frekuensi tertentu. Okey, kalau ikut teori klasik, gelombang cahaya merupakan spektrum yang mempunyai tenaga selanjar. Yang ni kita dah bincangkan sebelum ni. Tenaga selanjar tu maksudnya dia datang secara berterusan. Okey, kalau ikut teori, kenapa dia kata semakin bertambah dia punya keamatan cahaya, maka semakin tinggi tenaga. Itu yang dipikirkan sebelum ini dalam teori klasik. Sebab kita ambil contoh matahari lah. Matahari kan, waktu pagi dia punya cahaya dia agak malap. Kan? Bila malap bermaksud dia punya keamatan dia rendah. Jadi kita tak rasa sakit ataupun kita tak rasa terik. Dia punya panas dia tu kita tidak rasa sangat. Jadi teori klasik mengatakan kalau matahari itu ataupun cahaya daripada matahari yang terhasil dengan waktu pagi, maksudnya pada keadaan yang intensiti ataupun keamatan dia adalah rendah, maka pada waktu itu tenaga dia rendah. Jadi bila datang pukul 12, pukul 10, pukul 12, maksudnya bila datang tengah hari, kita rasa dia punya keterikan itu dan kita rasa sakit. Jadi dikatakan bahawa pada waktu tengah hari, ni dia punya keamatan dia meningkat, maka pada waktu itu dikatakan, ini teori klasik dengan teori tenaga selanjar ini, pada waktu itu tenaganya semakin tinggi. Sebab kita rasa sakit. Jadi itulah teori yang diperkenalkan sebelum ini. Tetapi dia tidak dapat menerangkan sebab ada keadaan yang kita akan baca bawah ni, dengan cahaya yang malap tapi elektron boleh terkeluar. Menunjukkan dia tidak bergantung kepada keamatan. Dia bergantung kepada frekuensi. Okey, ini yang cikgu nak sebutkan, bahawa kamu kena tahu untuk kesan fotoelektrik ini berlaku, dia tidak bergantung kepada keamatan tetapi bergantung kepada frekuensi gelombang cahaya tersebut. Okey, mari kita baca seterusnya. Kesan fotoelektrik seharusnya boleh berlaku pada sebarang frekuensi. Ini teori klasik. Cahaya yang terang mempunyai kandungan tenaga yang tinggi dan mengeluarkan elektron dengan cepat. Ini yang macam cikgu sebut tadi lah. Kalau waktu tengah hari, kan, maksud dia panas, maka sepatutnya waktu itulah elektron boleh keluar dengan cepat. Cahaya yang malap pula mengandungi kandungan tenaga yang rendah. Maka elektron memerlukan masa yang lebih panjang untuk menyerap tenaga yang cukup bagi membolehkannya terlepas dari untuk keluar daripada permukaan logam. Okay, ini teori klasik. Jadi namun dia kata hasil eksperimen yang mengkaji kesan fotoelektrik menunjukkan bahawa pemancaran fotoelektron hanya berlaku pada frekuensi gelombang cahaya yang melebihi suatu nilai tertentu tanpa dipengaruhi oleh keamatan cahaya. Tengok malap je tapi terkeluar elektron. Kan, terkeluar elektron tu maksudnya ada bacaan pada litar tu lah yang kita tengok tadi tu, yang mana dia boleh menghasilkan bacaan ataupun maksudnya elektron mengalir di dalam litar tersebut untuk menghasilkan bacaan pada miliameter. Tak semestinya terang, malap pun boleh, tapi tengok frekuensi yang tertentu. Fotoelektron juga dipancarkan secara serta-merta pada frekuensi cahaya tersebut, sungguh pun keamatan cahaya rendah. Ini yang disebabkan keputusan eksperimen tidak sama dengan teori yang dijangkakan pada masa dulu dengan teori klasik dengan tenaga selanjar, maka dia terpaksa ubah. Bukan terpaksa ubah, sebenarnya dia adalah penemuan baru lah. Penemuan baru bahawa kalau cahaya ni walaupun terang ataupun malap, tapi frekuensi dia melebihi satu nilai frekuensi tertentu yang cikgu dah sebut tadi, iaitu frekuensi ambang. Ni. Okay, frekuensi ambang, maka dia akan mengeluarkan elektron secara serta-merta. Dia akan keluar serta-merta. Dia tidak tunggu macam pancaran termion. Pancaran termion kita kena panaskan, tunggu sekejap sampai dia panas betul, baru dia boleh mengeluarkan elektron. Okay, yang ni kena saja, terus dia akan terpancar elektron keluar daripada permukaan logam. Okey, tapi jangan kamu kata keamatan cahaya itu tak main peranan langsung. Ada peranan dia. Okey, iaitu bilangan foton. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi bilangan foton yang terhasil. Okey, mari kita tengok.
Okay, jadi mari kita tengok yang ni. Semakin tinggi frekuensi foton cahaya, semakin tinggi tenaga kinetik fotoelektron yang dipancarkan daripada permukaan logam. Maksudnya, tenaga kinetik dalam ni ada elektron. Kan? Dia duduk tunggu je nak ambil tenaga. Daripada siapa? Daripada foton. Ni. Inilah foton. Okay, foton. Maksudnya ini gelombang cahaya yang kita, dia datang secara bentuk paket-paket tenaga yang diskrit. Bukan dalam bentuk selanjar. Kita dah terangkan dalam video sebelum ni. Jadi bila cahaya daripada foton ni datang, dia hentam saja ke permukaan logam. Elektron yang ada di permukaan logam akan menyerap tenaga daripada foton ini dan terus terpancar keluar. Secara apa? Serta-merta terus terpancar keluar. Maka dia serap tenaga daripada foton dan pastikan tenaga foton itu melebihi nilai frekuensi tertentu. Okey, contoh warna ni lah. Contoh warna merah, frekuensi dia rendah. Warna ungu, frekuensi paling tinggi. Contoh kita sinarkan, kita halakan warna merah, tak keluar lagi elektron. Sebab frekuensi dia tak cukup. Letak mana kuning ataupun jingga, merah jingga kan, jingga, tak keluar lagi elektron. Letak warna kuning, terkeluar elektron. Bermaksud warna kuning itu dia ada satu nilai dia, kita namakan dia melebihi frekuensi ambang. Maka dia akan menghasilkan elektron itu terpancar keluar daripada permukaan logam. Okay, selepas elektron ini menyerap tenaga daripada foton yang dipancarkan ke arah dia. Okay, jadi fotoelektron tu terkeluar. Frekuensi minimum yang dapat mengeluarkan elektron dikenali sebagai frekuensi ambang. Okay, so setiap logam dia ada nilai frekuensi ambang tertentu. Ada logam dia mudah keluarkan elektron, ada logam susah nak keluarkan elektron. Jadi kita tengoklah, ada yang mempunyai frekuensi ambang yang rendah, ada yang mempunyai frekuensi ambang yang lebih tinggi, bergantung pada jenis logam. Okay, nombor 3, tenaga kinetik fotoelektron tidak bergantung. Ingatlah ni. Dia tidak bergantung kepada keamatan, tetapi dia bergantung kepada frekuensi. Semakin bertambah frekuensi, semakin bertambahlah tenaga kinetiknya. Okay, jadi keamatan itu tidak menambahkan keamatan itu tidak menambahkan tenaga kinetik, tetapi keamatan menambahkan bilangan foton. Okay, nanti cikgu tunjukkan perbezaan cahaya malap dengan cahaya terang. Okey, keamatan cahaya yang bertambah tidak menghasilkan fotoelektron yang lebih bertenaga kinetik. Maksudnya dia tidak ada kaitan dengan tenaga kinetik untuk keamatan cahaya. Hanya frekuensi yang ada kaitan dengan tenaga kinetik. So, fotoelektron dipancarkan secara serta-merta apabila permukaan logam disinar dengan cahaya. Okey, yang ni cikgu dah buat perbandingan tadi. Pancaran termion, maka dia akan mengambil masa yang lama, tetapi pengeluaran elektron dari permukaan logam melalui kesan fotoelektrik dia berlaku secara serta-merta. Okey, itulah dia. Okey, mari kita tengok perbezaan antara yang malap dengan yang terang. Okey, mari kita tengok apa beza antara malap dengan terang ni. Okey, di sini cikgu dah lukiskan contoh. Kita katakan kita ada satu nilai frekuensi yang sama, 400 nanometer. Okey, di sini pun 400 nanometer. Kita pancarkan. Contohnya lah, katakan kita letakkan warna ungu. Okey, ini panjang gelombang kan, jadi frekuensi dia paling tinggi ni. Kalau ikutkan cahaya tampak, ini antara yang paling tinggi lah. So, warna ungu. Alright, yang ni pun warna ungu. Okay, cumanya yang ungu yang pertama ni, dia malap. Bila malap, bilangan foton dia adalah sikit. Nampak ni? Ada 1, 2, 3, 4 foton. Contohnya, dia hentam ke sini. Maka bila kena, akan terkeluarlah elektron. Sebab apa? Katakanlah, ungu ini dia melebihi daripada frekuensi ambang bagi logam tersebut, maka dia akan terkeluarkan elektron. Tapi elektron yang terkeluar tak banyak lah. Okey. Okey. Apa jadi kalau kita tinggikan dia punya keamatan cahaya? Kita naikkan lagi bagi cahaya tu bagi terang. Brightness dia kita tambah. Bila tambah frekuensi yang sama, warna yang sama, ungu, maka bilangan foton dia akan bertambah. Nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contoh bermaksud dia semakin banyak. Maka bila semakin banyak tenaga foton ini, semakin banyak tenaga. Sebab dalam setiap foton ini dia membawa tenaga. Maka lebih banyaklah elektron yang akan mendapat tenaga tersebut dan dia terpancar keluar. Ni. Bermaksud bila kita tinggikan keamatan, apa yang berlaku? Kesan fotoelektrik akan jadi lebih banyak. Nilai arus yang mengalir akan lebih tinggi. Arus yang terhasil daripada cahaya yang lebih terang berbanding dengan cahaya yang kurang. Maka cahaya yang lebih terang menghasilkan elektron yang lebih banyak. Sebab apa? Foton dia lebih banyak. Bila foton banyak,
elektron yang di permukaan logam ni dapat serap tenaga dan immediately dia akan terus keluar ke permukaan, terpancar keluar daripada permukaan. Ini yang kita namakan fotoelektron terkeluar daripada proses kesan fotoelektrik. Okey. Alright. Jadi selesailah untuk tajuk yang ni. Okey, dia ada bagi sikit lagi iaitu frekuensi ambang. Okey ni ya. Frekuensi ambang ialah frekuensi minimum yang boleh menghasilkan kesan fotoelektrik pada satu jenis logam. Jadi jenis logam ni dia ada nilai tertentu. Bukan semua cahaya boleh mengeluarkan elektron daripada logam tersebut. Jadi yang tu kita akan tengok dalam video yang seterusnya berkenaan dengan teori fotoelektrik Einstein. Okey, itu insya-Allah lah. Okey, di sini ada praktik formatif. Apa dimaksudkan kesan fotoelektrik semua kan? Okey, kamu boleh tengok jawapan dia kat sini. Cuma cikgu nak hurai sikit yang ni. Okey, pemancaran elektron itulah kesan fotoelektrik permukaan logam apabila disinari oleh cahaya yang mempunyai frekuensi tertentu. Lepas tu yang nombor 2 ni. Okey, nombor 2 ni dia tanya, adakah cahaya terang akan memancarkan lebih banyak fotoelektron daripada permukaan logam berbanding dengan cahaya malap yang mempunyai frekuensi sama? Cikgu dah terangkan tadi. Kan? Jadi, bila dia sebut dah, adakah lebih banyak fotoelektron? Yes. Dia jawapan dia adalah ya. Ya, bilangan fotoelektron yang dipancarkan bergantung pada bilangan foton yang menyinarkan permukaan logam. Bermaksud, bilangan foton ini bergantung kepada keamatan cahaya. Nampak? Lagi banyak. Kalau keamatan cahaya ni tinggi, light intensity dia tinggi, maka bilangan foton yang terhasil juga lebih banyak. Bila lebih banyak, maka elektron yang terpancar keluar juga akan lebih banyak ataupun meningkat. Alright, seterusnya. Ada lagi tak? Nyatakan 4 ciri. Ini kamu boleh baca lah apa yang ada kat sini. Kamu boleh tengok jawapan yang ada kat sini. Semakin tinggi frekuensi foton, semakin tinggi tenaga kinetik. Alright, ini pun kita boleh highlight kan. Iaitu, kalau tinggi frekuensi dia, maka tinggilah tenaga kinetik. Sebab tu kita sebut tadi, tenaga kinetik bergantung kepada frekuensi, tidak bergantung kepada keamatan. Keamatan menghasilkan apa? Menghasilkan bilangan foton yang lebih banyak. Itu je beza dia. Kena tahu yang tu. Lepas tu, frekuensi minimum cahaya yang diperlukan untuk logam memancarkan elektron dikenali sebagai frekuensi ambang. Okey, ni frekuensi ambang. Alright, seterusnya. Tenaga kinetik fotoelektron tidak bergantung kepada keamatan cahaya. Cikgu dah sebut tadi. Fotoelektron dipancar secara serta-merta apabila disinarkan oleh cahaya tadi. Tapi kena ingat juga, cahaya itu mesti nilai frekuensi dia lebih daripada frekuensi ambang. Alright, seterusnya serta-merta. Okay, nombor 4 Mengapakah fotoelektron dipancarkan secara serta-merta dari permukaan logam apabila disinari dengan cahaya berfrekuensi tertentu? Okey, inilah. Cahaya terdiri daripada paket-paket tenaga. Yang diskrit kita dah sebut, iaitu siapa? Foton. Apabila satu foton menghentam permukaan logam, kesemua tenaganya berpindah kepada elektron. Elektron serap tenaga dia, dia boleh keluar. Sebab apa? Dia dapat tenaga kinetik daripada tenaga foton tadi. Okay, maka dengan ini fotoelektron akan dipancar secara serta-merta dari permukaan logam jika frekuensi cahaya adalah lebih tinggi daripada frekuensi ambang. Ini syarat yang penting ni. Maka kalau frekuensi yang datang tu kurang daripada frekuensi ambang, dia tak boleh keluar. Okey, alright. Seterusnya nombor 5. Mengapakah keamatan cahaya yang bertambah tidak meningkatkan tenaga kinetik? Ya, memang betul lah. Dia tidak akan meningkatkan tenaga kinetik. Dia hanya menambahkan bilangan foton. Okey, tidak. Kerana apa? Keamatan cahaya hanya mempengaruhi bilangan foton. Okey, bilangan foton. Dia tak sama dengan tenaga kinetik. Tenaga kinetik kena dapat daripada bertambahnya frekuensi. Kalau frekuensi meningkat, tenaga kinetik akan meningkat. Okey, so iaitu kadar foton. Tenaga kinetik maksimum fotoelektron pula dipengaruhi oleh tenaga foton. Okey, keamatan cahaya yang bertambah tidak akan meningkatkan tenaga kinetik. Dia hanya meningkatkan bilangan foton. Jadi kamu boleh buat inilah dia punya kesimpulan dia. Kalau keamatan cahaya meningkat, bilangan foton bertambah. Meningkat jugalah. Kalau keamatan cahaya rendah, maka bilangan foton juga rendah. Yang ni dalam keadaan frekuensi yang sama. Okey. Alright. Jadi sampai itu dulu untuk video kali ini. InsyaAllah ada rezeki ada umur, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.